Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Cikgu Zu. Dalam video ini kita akan membincangkan tentang 1.2 algoritma. Kita akan membincangkan tentang soalan percubaan bagi tahun 2018 dan juga 2019 serta soalan SPM yang sebenar. Okey, 1.2 ini adalah tajuk bagi tingkatan 4. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Raja 1 menunjukkan satu simbol yang sering digunakan dalam carta alih. Okey, soalan minta kita fokuskan dalam carta alih. Okey, Raja 1 ini bentuknya adalah sebuah segi empat tepat. Bentuk segi empat tepat ini juga wujud di dalam ARD. Tetapi di dalam ARD bentuk ini adalah simbol bagi entiti. Jangan keliru sebab bentuk ini wujud di dalam carta alih dan juga ARD. Okey, sekarang kita lihat soalannya. Nyatakan fungsi simbol di dalam rajah 1, satu markah. Okey, bentuk ini di dalam carta alih kita panggilnya sebagai proses. Okey, fungsi simbol bagi proses ini adalah sebagai arahan untuk memproses input dalam bentuk ungkapan, memproses fail dan sebagainya. Selalunya apabila melibatkan pengiraan, okey, kita akan gunakan simbol segi empat tepat ini. Okey, sekarang kita lihat soalan yang kedua. Rajah 2 adalah satu contoh carta alih. Okey, lihat di sini kita ada mula, kemudian masukkan input, kemudian jika syarat dipenuhi, benar kita papar output. Jika tidak benar, kita paparkan output bagi pernyataan yang tidak benar. Kemudian tamat. Okey, soalannya, apakah jenis struktur kawalan berdasarkan rajah 2? Okey, soalan minta jenis struktur kawalan. Okey, sekarang kita imbas kembali. Struktur kawalan ada 3, iaitu struktur kawalan urutan ataupun rujukan, struktur kawalan pilihan dan yang ketiga adalah struktur kawalan ulangan. Untuk struktur kawalan urutan, okey, dia bermula dari atas dan dia terus turun ke bawah tanpa belok ke kiri ataupun ke kanan. Okey, maknanya dari atas turun ke bawah ikut urutan. Tetapi untuk struktur kawalan pilihan, okey, dia akan bagi pilihan. Okey, sama ada 2 pilihan. Kalau 2 pilihan, kita namakannya struktur kawalan dui pilihan. Tetapi kalau lebih daripada 2, kita namakannya sebagai struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey, dan yang terakhir adalah struktur kawalan ulangan. Dalam carta alih ini, kita lihat ada mula, masukkan input dan di bahagian syarat ini ada 2 anak panah keluar iaitu benar ataupun tidak. Okey, dalam bentuk diamond ini. Bentuk diamond ataupun bentuk rhombus. Okey, dia bagi pilihan. Pilihan benar, lakukan apa? Pilihan tidak benar, lakukan apa? Jadi, bila diberinya pilihan, okey, struktur kawalan ini adalah struktur kawalan pilihan. Seterusnya, soalan yang ketiga. Rajah 3 di bawah menunjukkan algoritma untuk atau cara menghitung lilitan bulatan dengan jejari dalam sentimeter diberikan sebagai input uji. Rajah 3 menunjukkan suatu kod mula, input jejari, kemudian set pi sama dengan 3.14, lilitan sama dengan 2 darab pi darab jejari, outputkan lilitan dan tamat. Berdasarkan rajah 3, semak sekiranya algoritma tersebut adalah bebas ralat. Lengkapkan jadual analisis di bawah untuk menentukan output dijangka dan output diperolehi. Okey, kita lihat jadual analisis. Input uji adalah jejari 5 cm. Kita gantikan 5 cm ini di dalam suatu kod kita. Okey, jejari. Okey, mula jejari sama dengan 5. Pi adalah 3.142. Lilitan adalah 2 darab pi iaitu 2 darab 3.14. Kemudian darabkan jejari iaitu 5 dan kita akan dapat lilitannya adalah 31.4. Okey, output dijangka adalah bila kita buat pengiraan kita akan dapat 31.4. Okey, manakala output diperolehi daripada suatu kod ini adalah 31.4 juga. Okey, untuk soalan yang keempat, rajah 4 menunjukkan algoritma untuk menerima 2 nombor dan memaparkan jumlah. Okey, dari soalan, soalan ini menerima 2 nombor, maknanya kita ada 2 input.
dan juga memaparkan jumlah. Okey, kita akan paparkan jumlah. Sekarang kita lihat A adalah input X, B adalah tamat, C adalah input Y, D adalah jumlah sama dengan X tambah Y, E adalah mula dan F adalah papar jumlah. Susun semula algoritma mengikut urutan yang betul. Okey, di sini kita isikan dahulu mula di awal ini iaitu E dan juga tamat B di belakang sekali. Okey, untuk yang seterusnya kita guna IPO. Apa itu IPO? Okey, IPO adalah input, proses dan juga output. Okey, input daripada jawapan yang diberi adalah input X dan juga input Y. Manakala proses adalah jumlah sama dengan X tambah Y. Okey, dan outputnya adalah papar jumlah. Okey, sekarang kita boleh susun algoritma kita mengikut urutan. Okey, input X akan berada di ruang nombor 2 iaitu A. Kemudian input Y, C dan jumlah D yang terakhir papar jumlah F. Jadi ini adalah susunan algoritma mengikut urutan yang betul. Untuk soalan yang kelima, algoritma pada rajah 5 di bawah mengandungi ralat kegagalan input dipamerkan dalam output. Algoritma ini meminta input nama daripada pengguna untuk mempamerkan selamat datang, diikuti nama input sebagai output. Tulis semula algoritma ini dalam ruangan yang disediakan, 1 markah. Okey, kita baca balik soalan kita. Algoritma ini mempunyai ralat kegagalan input dipamerkan dalam output. Maknanya di sini di bahagian output ini iaitu di papan ini sepatutnya ada input nama. Okey, kita lihat output yang sepatutnya adalah selamat datang diikuti nama. Okey. Ini adalah output yang sepatutnya. Contohnya kita inputkan nama Ali. Jadi paparan outputnya adalah selamat datang Ali. Sekarang kita tulis semula algoritma ini. Okey, mula input nama, papar selamat datang dan kena ada tanda tambah untuk nama. Barulah outputnya adalah selamat datang nama yang dimasukkan. Okey, dan yang terakhir sekali tamat. Untuk soalan yang ke-6, berpandukan pada rajah 6 di bawah, atur cara dan output adalah seperti berikut. Okey, ini adalah sodukut. Okey, mula input stok, papar stok semasa. Okey, ini adalah stok yang telah diinputkan. Kemudian input barangan, papar nama barangan. Kemudian input harga, papar harga seunit tambah dengan harga. Ini adalah input di atas ini. Kemudian tamat. Okey, ini adalah outputnya. Outputnya adalah nama barangan, okey, double colon, buku tulis. Okey, jadi kita lihat pada sodukut kita, ini adalah baris bagi output yang sepatutnya. Tetapi di sini hanyalah papar nama barangan, tiada buku tulis. Jadi di sini ada ralat, okey, kerana tiada nama barangan yang dipaparkan. Okey, yang ini hanyalah paparan nama barangan tanpa barangan seperti buku tulis ini. Okey, kita tengok sepatutnya kena ada nama barangan tambah barangan. Okey, soalannya, baiki baris algoritma di atas bagi mendapatkan output yang dikehendaki. Kita akan baiki baris yang kelima sahaja, iaitu papar nama barangan, okey, double colon dan kita tutupkan ini tambah dengan barangan. Barangan ini adalah input dari baris yang keempat. Okey, untuk soalan yang ketujuh, sebagai pelajar sains komputer, anda diminta oleh guru anda untuk membina satu aplikasi yang dapat mengira isi padu sebuah silinder. Aplikasi tersebut akan menerima nilai tinggi dan jejari sebuah silinder. Tuliskan satu sodukut bagi menyelesaikan tugasan tersebut. Okey, 4 markah. Okey, kita lihatlah cara penyelesaiannya. Okey, anda diminta untuk membina satu aplikasi ataupun atur cara untuk mengira isi padu silinder. Okey,
inputnya adalah nilai tinggi dan juga jejari. Okey, sekarang kita tuliskan sodukutnya. Okey, yang pertama mula, yang kedua isytiharkan isi padu, tinggi dan juga jejari. Yang ketiga papa. Okey, masukkan nilai tinggi. Yang keempat input tinggi. Yang kelima papa, masukkan nilai jejari. Yang keenam input jejari. Yang ketujuh, okey, ini adalah kira isi padu iaitu 3.142 darab jejari, darab tinggi. Kemudian yang ke-8 papa isi padu dan yang terakhir adalah tamat. Okey, ini adalah sodukut untuk mengira isi padu sebuah silinder. Okey, soalan yang ke-8. Rajah 8 menunjukkan algoritma untuk mengira dan memaparkan wang baki apabila menerima input harga barang dan wang bayaran. Setelah dilaksanakan, didapati output sebenar tidak sama dengan output dijangka apabila nilai input uji dimasukkan sebagaimana yang ditunjukkan pada jadual 1. Okey, kita lihat rajah 8. Ini adalah algoritma ataupun lebih tepat adalah sodukut. Okey, baris yang pertama mula. Yang kedua, input X sama dengan harga barang. Input Y sama dengan wang bayaran. Okey, baki sama dengan X tolak Y. Papa baki ialah tambah baki. Okey, baki ini dari baris yang keempat dan juga tamat. Algoritma ini adalah untuk mengira dan memaparkan wang baki. Okey, baris yang kelima adalah untuk memaparkan wang baki. Manakala baris yang kedua adalah input harga barang dan baris yang ketiga adalah input wang bayaran. Sekarang kita lihat jadual 1. Input ujinya adalah X RM20, Y adalah RM50. Output dijangka adalah baki ialah RM30, tetapi output sebenar yang kita dapat adalah baki ialah negatif RM30. Kita dapati output sebenar, okey, ini output sebenar dan output dijangka tidak sama iaitu output dijangka adalah RM30 manakala output sebenar adalah negatif RM30. Sekarang kita gantikan input uji iaitu X adalah RM20 dan Y adalah RM50. Okey, kita gantikan dalam sodukut kita. Okey, mula X adalah, baris yang kedua input X iaitu RM20. Baris yang ketiga input Y adalah RM50. Baris yang keempat baki adalah X iaitu RM20 tolak Y RM50. Jadi di sini baki adalah negatif RM30. Outputnya adalah baki ialah negatif RM30. Ini adalah output sebenar. Berdasarkan rajah 8, kesan baris algoritma yang salah dan tulis semula supaya output sebenar sama dengan output yang dijangka. Kita kena perbetulkan sodukut kita ini, okey, untuk dapatkan output dijangka RM30 dan juga output sebenar juga RM30. Jadi baris yang kita kena perbetulkan adalah baris yang keempat, iaitu baki sama dengan X tolak Y. Okey. Jadi jawapannya adalah baki sama dengan Y tolak X. Okey, ini adalah baris yang keempat. Manakala baris yang kelima, papa, baki ialah, okey, tanda tambah dan baki. Okey, baki huruf besar, kita ikut baris yang keempat. Okey. Soalan 9. Penyataan 9 menunjukkan sodukut yang menerima nilai jejari untuk menentukan luas bulatan. Okey, penyataan 9 ini menunjukkan sodukut. Mula, pi sama dengan 3.142, input jejari sama dengan 4, luas sama dengan pi darab jejari, Kemudian papa luas dan tamat. Okey, sodukut ini menerima nilai jejari pada baris yang ketiga iaitu jejari sama dengan 4. Manakala pada baris yang keempat, okey, menentukan luas bulatan. Okey, pada baris yang keempat, okey, ini adalah pengiraan untuk luas bulatan. Pi darab jejari. Berdasarkan sodukut di atas, tentukan output bagi menentukan luas bulatan. Okey, 1 markah.
Soalan mintakan output saja. Jadi sekarang kita lihat. Pertama sekali mula. Yang kedua pi adalah 3.142. Jejari adalah 4. Luas sama dengan 3.142 darab 4 darab 4 dan luas yang kita dapat adalah 50.272. Jadi untuk jawapan sini, jawapannya adalah 50.272. Soalan yang ke-10. Ralat X boleh dikesan melalui reka bentuk algoritma yang tidak efisien atau salah sekiranya struktur kawalan urutan tidak betul, pemboleh ubah tidak mengandungi nilai atau objek, pembahagian dengan sifar, struktur kawalan pengulangan yang tidak boleh berhenti kerana logik syarat yang salah. Okey, yang ini maksudnya adalah infinite looping. Daripada keempat-empat punca ralat ini, kita dapati pembahagian dengan sifar akan menyebabkan ralat masa larian. Jadi, ralat X ialah ralat masa larian. Untuk soalan yang ke-11, nyatakan nilai K bagi algoritma apabila nilai M sama dengan 23. Okey, untuk soalan ini adalah 1 markah. Kita lihat algoritmanya. 1 mula, 2 input M, 3 hasil sama dengan M darab K. Kemudian yang keempat, papa hasil. Yang kelima, tamat. Okey, di sebelah kanan ini adalah jadual bernombor. Okey, kita lihat di sini mula. Okey, ini adalah baris yang pertama mula. Kita lihat di sini Ketiga-tiga nilai pemboleh ubah bagi M hasil input output adalah null. Kemudian input M, masukkan nilai M dengan 23. Kemudian hasilnya M darab dengan K. Okey. Di sini M adalah 23, hasil 23 darab K. Kemudian papa hasil. Okey, di sini, baris yang keempat ini, M23, hasil ada 115, outputnya adalah 115. Okey, dan yang kelima, tamat. Tamat maknanya diriliskan, dikosongkan memori. Soalan mintakan nilai K. Okey, sekarang kita trace. Okey, yang pertama sekali kita lihat di sini hasil adalah M darab K. Okey, baris yang ketiga ini. Kemudian hasil adalah 23 darab K. M adalah 23. Kita gantikan nilai 23 bagi M. Okey, hasil adalah 115. Jadi 115 sama dengan 23 darab K. Okey, sekarang kita cari nilai K. K adalah 115 bahagi 23 dan kita akan dapat K adalah 5. Jadi di sini K adalah 5. Okey, untuk soalan yang ke-12 dan yang terakhir untuk bahagian ini algoritma di bawah telah dikenal pasti mempunyai ralat. Namakan jenis ralat tersebut. Okey, 1 markah. Okey, algoritmanya mula, baca, panjang dan lebar. Okey, baca ini adalah input. Kira luas sama dengan panjang tambah lebar, papan luas dan tamat. Okey, dari sini kita dapat dah. Ralatnya adalah pada baris yang ketiga iaitu kira luas sama dengan panjang tambah lebar. Okey, luas bagi sebuah segi empat tepat adalah panjang darab lebar, bukannya tambah. Jadi, ralatnya dikenal pasti pada baris yang ketiga. Okey, jadi di sini ini adalah ralat logik. Okey, kerana formula yang diberi adalah salah. Sekian sahaja perkongsian video untuk bahagian 1. Jangan lupa saksikan video untuk bahagian 2 nanti. Semoga mendapat manfaat.